Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Panca Darmansyah berusia 41 tahun, bapa yang membunuh 4 anak kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan dijatuhi hukuman mati pada 17 September 2024. Keputusan itu dijatuhkan selaras dengan tuntutan pihak pendakwa raya. Panel hakim diketuai Sulistio Muhammad Dwi Putro ketika membacakan keputusan di Mahkamah Negeri Jakarta Selatan. Dalam perbicaraan yang pertama, hakim mengisytiharkan bahawa defendant Panca Darmansyah yang disebutkan di atas telah dibuktikan secara muktamad bersalah melakukan jenayah pembunuhan terancang dan melakukan tindakan keganasan fizikal dalam rumah tangga. Yang kedua, menjatuhkan hukuman mati kepada defendant. Hakim memutuskan bahawa Panca akan kekal dalam tahanan. Hakim juga meminta beberapa bukti berkaitan pembunuhan yang dilakukan oleh Panca dimusnahkan. Sebelumnya, pihak pendakwa raya membacakan tuntutan itu kepada Panca Darmansyah dalam perbicaraan yang diadakan pada 12 Ogos 2024. Panca didakwa dengan hukuman mati. Pendakwa raya mendedahkan terdapat 3 tindakan yang membebankan Panca, iaitu menyebabkan luka yang mendalam kepada saksi Dewi Manisha, iaitu isteri Panca, kerana kehilangan 4 anaknya. Kemudian tindakan defendant adalah tidak berperi kemanusiaan, membunuh anak kandungnya sendiri secara sadis, dan tindakan defendant mengakibatkan Dewi Manisha cedera. Lalu, apa sebenarnya yang telah berlaku? Kes bermula ketika penduduk Jagakarsa menemukan mayat 4 beradik dalam keadaan reput di dalam bilik sebuah rumah sewa di kawasan itu pada 6 Disember 2023. 4 kanak-kanak tersebut berinisial VA berusia 6 tahun, S berusia 4 tahun, A berusia 3 tahun dan AS berusia 1 tahun. Sebelum penemuan 4 beradik mati di Jagakarsa pada 2 Disember 2023, suspek didakwa memukul isterinya hingga hitam kebiruan dan terpaksa dibawa ke hospital. Jiran mangsa Titin Rohmah berusia 49 tahun berkata kejadian berlaku ketika adik suspek datang ke rumah sewa untuk menghantar Devi, isteri suspek, ke tempat kerja. Ketika itu, adik suspek memanggil Devi namun tiada respons. Kemudian dia terpaksa membuka pintu dan didapati suspek sedang memukul isterinya. Adik suspek memanggil Titin untuk mendapatkan bantuan. Titin mengaku yang dia nampak Devi sudah dalam keadaan tidak bermaya. Devi sudah ada beberapa benjolan di dahi dan dia muntah darah. Ketua Polis Metro Jakarta Selatan Kapolres Kombes Ade Arisham Indradi turut menyentuh kes keganasan rumah tangga. Menurutnya, sebelum penemuan mayat 4 beradik itu, suspek sudah pun dilaporkan kepada polis berhubung kejadian itu. Kakak Devi membuat laporan tersebut di Balai Polis Jagakarsa pada petang 2 Disember 2023. Walaupun laporan telah diterima, polis tidak meminta maklumat daripada suspek. Ini kerana suspek berkata dia menjaga 4 anaknya kerana isterinya sedang dirawat di hospital. Pada petang 6 Disember 2023, penduduk Jalan Haji Roman, Jagakarsa, Jakarta Selatan diganggu oleh bau busuk yang kuat. Selepas disiasat, bau itu datang dari rumah sewa yang didiami suspek. Penduduk kemudian membuat laporan polis berkenaan bau busuk tersebut. Pihak polis bergegas ke rumah suspek dan di dalam rumah, penduduk dan polis menemui 4 anak suspek di salah sebuah bilik. Bukan itu sahaja, suspek ditemui dalam keadaan terlentang di dalam bilik air dengan lengan yang cedera. Sebilah pisau yang didakwa digunakan untuk mengelar badannya turut ditemui berhampiran. Suspek dikejarkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Sementara itu, Timbalan Ketua Unit Siasatan Jenayah Polis Metro Jakarta Selatan, Komisioner Henrikus Yossi berkata suspek berdalih mahu menidurkan anak-anaknya di atas katil sambil menemani mereka di bilik sewa. Selepas masuk ke dalam bilik, suspek membunuh anak itu dengan menutup mulut dan hidungnya. Tindakan kejam suspek dilakukan bermula dengan anak bongsunya dan diakhiri dengan anak sulungnya. Yang paling sadis adalah suspek sempat merekod pembunuhan 4 anaknya. Pihak polis menemui bukti telefon bimbit dan komputer riba yang digunakan suspek untuk merakam sebelum dan semasa kejadian pembunuhan. Manakala di lantai rumah sewa itu, mereka menemui percikan darah dan tulisan bertulis "Puas Bonda, thanks for all". Rakaman pembunuhan itu kemudian menjadi bukti untuk polis menentukan suspek sebagai suspek pembunuhan 4 anaknya. Ketika kejadian, isteri suspek masih berada di hospital.
Jiran tetangga mengatakan 4 beradik yang ditemukan meninggal dunia tidak terlihat sejak 2 Disember 2023. Suspek ditanya oleh jiran tentang keberadaan 4 anaknya, kemudian dijawab mereka dijaga oleh kawan. Kali terakhir jiran melihat 4 anak suspek itu adalah pada 1 Disember. Ketika itu 4 anak suspek datang bersama keluarga Devi, iaitu ibu mereka, untuk melaporkan kes keganasan rumah tangga. Hasil siasatan mendapati suspek adalah seorang penganggur dan sudah 5 bulan tidak bekerja. Sebelum itu, dia bekerja sebagai seorang pemandu. Suspek anak beranak juga hampir dihalau oleh tuan rumah kerana bayaran sewa yang tertunggak. Asmaru Dwi berusia 64 tahun, pemilik rumah sewa, berkata suspek mula menyewa rumahnya pada April 2022. Kali terakhir membayar sewa pada Ogos 2023. Tunggakan sewa adalah 2.5 juta rupiah. Kemudian Asmaru mula kerap bertanya kepada suspek melalui WhatsApp tentang bayaran sewa. Suspek hanya menjawab bahawa dia akan bayar tetapi tidak diberitahu bila. Akhirnya Asmaru memberi suspek tarikh akhir untuk membayar sewa. Asmaru menetapkan tarikh akhir itu memandangkan suspek mempunyai 4 anak kecil dan hanya isterinya yang bekerja. Hasil siasatan polis mendapati punca perbuatan suspek adalah cemburu terhadap isterinya dan mengesyaki isterinya curang. Suspek merasakan jika dia dan anak-anaknya tiada, isterinya boleh bebas melakukan apa sahaja yang dia mahu. Suspek mengucapkan hal itu ketika ditanya soal motif pembunuhan keji terhadap keempat anaknya. Namun dia juga mengaku telah menyesali perbuatannya. Sekian.